Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke program e-belajar perniagaan tingkatan 4. Pada kali ini saya akan kongsikan tajuk bab 4, bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan siri yang pertama. Okey, saya guru anda pada hari ini iaitu Cikgu Najiha binti Sulaiman. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Abdul Rahman Yaakob Merlimau Melaka. Sebarang pertanyaan dan kemusykilan bolehlah di-emailkan ke alamat yang berikut. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.21 iaitu menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, dapat menerangkan definisi bahagian fungsian dalam perniagaan. Yang kedua, dapat menghuraikan 3 tujuan struktur organisasi kepada perniagaan. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan 4 aspek penting dalam carta organisasi sesebuah perniagaan. Okey, kita akan lihat bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, yang pertama, apakah definisi bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan? Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus dan spesifik. Bahagian fungsian melibatkan pelbagai peringkat pengurusan seperti pentadbiran, pengurusan sumber manusia, keuangan, teknologi maklumat dan komunikasi ICT, penyelidikan dan pembangunan R&D, pembelian, pengeluaran, pemasaran, pengagihan, khidmat pelanggan dan juga jualan. Okey, kita lihat apakah tujuan bahagian fungsian ini. Okey, di sini terdapat 3 tujuan bahagian fungsian. Okey, yang pertama, memastikan sesebuah perniagaan itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, fungsi-fungsi ini akan membantu dalam mencapai tujuan dan juga objektif perniagaan. Dalam organisasi besar, pekerja diletakkan mengikut kepakaran yang berbeza. Jadi, inilah mengapa bahagian-bahagian fungsian utama perlu ada dalam sesebuah organisasi perniagaan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat definisi struktur organisasi. Okey, dalam sesebuah perniagaan yang dijalankan terdapat struktur organisasi perniagaan. Okey, struktur organisasi perniagaan ini merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan bagi mencapai visi, misi dan juga objektif perniagaan yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya kita akan lihat apakah tujuan struktur organisasi. Okey, yang pertama, tujuan struktur organisasi ialah ia dapat dibahagikan mengikut bahagian fungsian. Okey, yang kedua, supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu mengetahui dengan jelas tentang tanggungjawab, kedudukan dan juga spesifikasi tugas. Dan yang ketiga, dalam setiap bahagian fungsian ini akan diketuai oleh seorang pengurus. Jadi inilah tujuan mengapa struktur organisasi itu penting dalam sesebuah perniagaan. Struktur organisasi ini terdapatnya carta organisasi yang mana ia berfungsi untuk menunjukkan struktur organisasi yang wujud. Okey, carta organisasi ini ia adalah merujuk kepada struktur organisasi yang dipamerkan dalam bentuk hierarki.
carta organisasi menunjukkan fungsi jabatan atau unit utama yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Seperti contoh, di dalam kelas, kamu pasti ada carta organisasi kelas yang mana yang atas sekali adalah barisan pentadbir dan di bawah-bawahnya adalah diikuti oleh ketua tingkatan, AJK mata pelajaran dan lain-lain. Okey, jadi ia samalah seperti struktur organisasi yang terdapat dalam carta organisasi sesebuah perniagaan. Okey. Okey, ini adalah contoh carta organisasi yang ada dalam sesebuah perniagaan. Yang atas sekali ketua eksekutif dan di bawahnya adalah terdiri daripada pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan. Okey, adalah perlu diingatkan setiap carta organisasi bagi sesebuah perniagaan itu tidak sama dan ia adalah berbeza mengikut keperluan fungsian yang ada dalam sesebuah organisasi masing-masing. Okey. Carta organisasi menggambarkan beberapa aspek penting seperti berikut. Okey, yang pertama, pembahagian kerja. Yang kedua, hubungan antara ketua dengan pekerja. Yang ketiga, jenis tugas. Dan yang keempat adalah hierarki pengurusan. Okey, apa itu pembahagian kerja? Pembahagian kerja merupakan pengagihan tugas dan juga tanggungjawab yang perlu dilakukan dalam perniagaan. Pengagihan tugas adalah berdasarkan tahap jawatan yang dipegang. Seperti contoh, bahagian pengurusan dalam perniagaan bertanggungjawab untuk membuat perancangan dan juga pengawalan, manakala bahagian operasi pula bertanggungjawab melaksanakan tugas yang dirancang. Samalah seperti pembahagian tugas kamu di dalam kelas. Okay, sebagai contoh, ketua tingkatan dan juga AJK keceriaan, pembahagian tugasnya adalah tidak sama. Okey, sama juga seperti dalam sesebuah perniagaan yang mana pembahagian kerja itu berbeza mengikut jawatan yang dipegang. Okey, yang seterusnya kita akan lihat hubungan antara ketua dengan pekerja. Hubungan antara ketua dengan pekerja menunjukkan bahawa ketua mempunyai kuasa untuk mengarah pekerja-pekerja di bawahnya dan pekerja pula perlu melaksanakan tugas yang telah diarahkan dan melaporkan kepada ketua. Okey, yang ketiga, jenis tugas. Okey, dalam carta organisasi ada jenis-jenis tugas. Yang mana jenis-jenis tugas ini dijalankan oleh pekerja berkait dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Tugas dan tanggungjawab yang dijalankan juga bergantung pada jawatan yang disandang dalam carta organisasi. Dan akhir sekali adalah hierarki pengurusan. Okey, carta organisasi yang dibuat adalah mengikut hierarki pengurusan yang mana tahap pengurusan ini mempunyai 3 peringkat. Yang pertama, pengurusan atasan. Yang kedua, pengurusan pertengahan. Dan akhir sekali adalah pengurusan bawahan. Pengurusan atasan sesebuah perniagaan biasanya bertanggungjawab pada keseluruhan operasi organisasi. Pengurusan pertengahan bertanggungjawab pada bahagian masing-masing dan pengurusan bawahan bertanggungjawab pada unit masing-masing juga. Okey, sekian. Terima kasih untuk siri yang pertama. Kita akan jumpa pada siri yang kedua nanti. Bye!